Hai and Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Nurul Atika binti Abdullah. Metrik nombor saya adalah S59946. So untuk video kali ini saya akan buat pasal untuk ceritakan idea cerpen saya, iaitu yang bertajuk Nomor. Okey, untuk sinopsis cerita ini dimisahkan seorang pemuda iaitu Ziad. Ziad ni dia seorang yang berlatar belakang kepelajaran dalam accounting. Sebab apa? Kerana Ziad ni dia tidak mempunyai masalah ekonomi, dia mempunyai masalah ekonomi di mana dia tidak mempunyai duit yang cukup untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang accounting. Tapi dengan berkat usaha gigih Ziad bercita-cita untuk masuk sesuatu syarikat, sebuah syarikat yang terkenal, dan dia berusaha dan akhirnya berjaya dapat masuk ke syarikat itu. Tapi malangnya ketika berada di syarikat itu, Ziad mengalami satu perkara di mana dia dipandang remeh oleh pekerja lain kerana latar belakangnya yang rendah itu. Dan Ziad berusaha dalam syarikat itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Okay, seterusnya saya akan menceritakan tentang tema dan persoalan cerita ini, latar, watak dan wawakan, plot dan juga teknik penceritaan. Ya, untuk tema dan persoalan, tema cerita ini adalah tema ekonomi di mana ia melibatkan syarikat-syarikat. Okay, dan juga persoalan cerita ini adalah kegigihan seorang pemuda yang bekerja dalam bidang accounting dan juga yang seorang berpendidikan rendah dalam bidangnya menghadapi tantangan dalam kerjanya. Untuk latar yang pertama adalah latar tempat. Okay, latar tempat ini saya senaraikan daripada tiga, iaitu pejabat Tel & Co, kediaman rumah Ziad dan juga rumah makan di Tel & Co. Okay, so untuk latar masa ni tiga juga, iaitu pada waktu pagi di mana Ziad tiba di pejabatnya pada hari pertama, dan pada waktu rehat dan juga pada waktu malam. Dan untuk yang terakhir adalah latar masyarakat. Latar masyarakat ni yang saya ada tiga latar masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang profesional dalam kerjayanya, masyarakat yang gigih berusaha dalam kerjayanya, dan juga masyarakat yang bertekan diri. Contoh masyarakat yang bertekan diri ni kita nampak daripada rakan sekerja Ziad yang tidak mempedulikan Ziad ketika Ziad datang di pejabat pada hari pertama. Untuk watak dan pewatakan pula, saya ada tiga yang penting, iaitu Ziad merupakan watak utama, Encik Farid iaitu merupakan watak sampingan, dan juga Hamzah merupakan watak sampingan. Ziad adalah watak utama, kita tahu, sebagai seorang pekerja baru sebagai akaunten di syarikat Tel & Co. Encik Farid adalah pegawai tinggi di syarikat Tel & Co, dan Encik Farid juga yang banyak menolong Ziad dalam segala kerja-kerjanya. Dan juga Hamzah iaitu rakan sekerja Ziad yang pada awalnya tidak mempedulikan Ziad, tetapi banyak selepas peristiwa tersebut dia banyak membantu Ziad. Okay, seterusnya untuk teknik penceritaan ni saya menggunakan teknik imbas kembali, di mana pada akhir cerita Ziad mengimbas kembali bagaimana dia dari awalnya berusaha sehingga pada masa itu untuk mencapai tahap yang memberangsangkan. Dan juga dialog di mana perbualan Ziad dan juga rakan-rakannya. Yang ketiga, monolog, dan saya juga menggunakan penggunaan bab dalam cerita ini, di mana akan adanya bab 1, bab 2, bab 3 dan bab seterusnya. Seterusnya saya akan menceritakan tentang papan cerita. Okey, terbahagi menjadi 4. Yang pertama, papan plot permulaan cerita. Okey, plot permulaan cerita ni di mana watak yang hadir dalam itu adalah Ziad, iaitu watak utama. Teknik penceritaan yang guna adalah dialog, di mana dialog Ziad mengatakan hai and assalamualaikum semua kepada rakan-rakan kerjanya, dan latar tempat adalah tempat di mana iaitu pejabat Tel & Co dan waktu pagi. Untuk ceritanya adalah cerita di mana ketika Ziad tiba di pejabat Tel & Co pada hari pertamanya dengan perasaan yang gugup, dan ketika itulah Ziad dipalau oleh rakan sekerjanya kerana latar belakangnya yang rendah dalam bidang accounting. Seterusnya, papan cerita untuk plot perkembangan cerita. Okay, untuk perkembangan ini watak yang digunakan adalah Ziad dan juga Hamzah, iaitu rakan sekerja. Teknik penceritaan adalah monolog, dan latar tempat adalah pejabat Tel & Co, dan juga latar masyarakat yang boleh saya uraikan di sini adalah masyarakat yang bertekan diri. Okay, ini dapat dilihat apabila ceritanya apabila dia bekerja di syarikat Tel & Co, Ziad tidak diberi apa-apa kerja yang sepatutnya dengan bidang accounting dia. Seterusnya, plot climax cerita. Okay, dalam plot climax cerita ini watak yang terlibat adalah watak Ziad, Encik Farid dan juga rakan sekerja. Okey, latar yang boleh dilihat di sini adalah yang pertama, latar tempat, iaitu rumah makan Tel & Co, di mana di rumah makan tersebut Ziad terdengar perbualan rakan sepejabatnya tentang masalah auditing yang mereka hadapi. Ketika itu Ziad tidak sengaja mencelah dan memberi idea yang bernas kepada mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan ketika itu jugalah Encik Farid, iaitu pegawai tinggi pejabat Tel & Co, menyaksikan perbuatan peristiwa tersebut, dan beliau dapat merasakan yang Ziad ni adalah seorang yang berprestasi tinggi dan mampu melakukan kerja dengan baik. Untuk yang terakhirnya adalah plot perakhiran cerita. Dalam plot perakhiran cerita ini, watak yang terlibat adalah Ziad dan juga Encik Farid. Okey, ceritanya apabila Ziad berasa gembira kerana Encik Ziad menawarkan kepadanya untuk menjadi ahli, untuk menjadi satu tim untuk mereka menyelesaikan satu masalah yang besar di Tel & Co. Dan ketika itu jugalah Ziad dan Encik Farid dapat membongkar pecah amanah yang dilakukan oleh Tel & Co sendiri kepada kliennya. Dan untuk latar tempat yang boleh senaraikan adalah pejabat Tel & Co, latar masyarakat yang sangat profesional dalam kerjanya, dan teknik penceritaan yang boleh saya kasih
sifatnya adalah imbas kembali, iaitu di mana pada beberapa tahun yang lalu Ziad teringat kembali akan peristiwa di mana pada hari pertama dia memasuki pejabat dengan perasaan gugup dan juga dengan pandangan yang serong oleh rakan sekerjanya yang lain. Okay, itu saja untuk idea cerpen saya. Terima kasih.